Ini betul. Kau tengok betul-betul. Kau ingat senang ke nak buat deepfake macam ni, nak buat edit palsu macam ni? Susah. Ini betul ni, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Berpesan kepada diri saya sendiri dan juga anda di luar sana, apabila kita buat video live, recording, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, pastikan berpesan kepada diri sendiri, saya dan juga anda di luar sana, kita kena jaga budi bahasa, tutur kata dan sebagainya. Tetapi biasalah, kadang-kadang bila bercakap ni, lidah tidak bertulang, okey. Mulut tempayan sebesar mana pun ianya boleh ditutup, dan kalau dibuka pun ianya tidak akan bersuara. Tetapi mulut manusia yang kecil berbanding mulut tempayan, lebih tajam dari mata pedang Islam. Itulah perumpamaan yang biasa ataupun pernah kita dengar, betul? Okey. Jadi ni tadi baru jumpa kawan ambil barang second hand. Oh, ni kereta saya ni. Ni kereta ni ada auto cruise tapi airbag tak ada. Okey. Saat lagi saya dah laju sikit, saya pakai auto cruise. Seronok pakai auto cruise ni, Tahu kan auto cruise? Tak tahu, kena belajar lah. Ada juga orang yang pakai kereta yang ada auto cruise. Malah motosikal pun ada yang auto cruise. Sekarang ni teknologi, ya Allah, dahsyat. Allah bagi orang kata ilmu ataupun orang kepandaian, kebijaksanaan dan teknologi, maka dihasilkanlah kereta auto cruise. Dulu kereta auto, mula-mula carburetor, lepas tu ada power steering, keluar teknologi baru, gear auto. Tak lama lepas tu keluar teknologi injection, kan? Lepas tu keluarlah macam-macam tech lah, VTEC lah, DBBT lah, apa semua, untuk menjimatkan minyak. Okay? Tetapi dalam masa sama, teknologi juga mendatangkan bahaya, teknologi medsos, media sosial, yang boleh mendatangkan fitnah, kerja-kerja edit video dan sebagainya. Ni termasuklah yang bercakap ni kan. Ni saya tak adalah pakai edit sangat, tapi saya suka edit video, seronok tau. Edit video dulu kena pakai komputer, kena beli software dan sebagainya. Tapi sekarang edit komputer hanya menggunakan telefon bimbit yang anda saksikan sekarang ni lah. Saya dah edit apa semua. Okey. Ni kereta ni harganya hampir lah 100,000. Hebat tak saya? Saya mampu beli kereta yang berharga hampir 100,000 satu ketika dahulu. Dalam kurungan tu, saya tak habis lagi. Sekarang kereta ni tak sampai 10,000 dia dapat. Nampak ke situ? Tak apalah, dulu dapat tengok je kereta ni kan, tapi sekarang dapat merasa, dapat beli. Nasib baik ada spare part lagi. Dan tadi berbalik pasal saya beli ni, spotlight untuk dipasang kepada kereta ataupun kenderaan Pajero milik pelanggan. Sebenarnya bukan apa ni, pekerja saya, pomen saya buat kerja. Tiba-tiba lampu asal pada kereta tu, lampu asal tu dah buka, nak modify, nak tukar kepada LED, jatuh, pecah, dia kaca. Jadi oleh kerana saya ni, orang kata, alah, nak buat macam mana, benda nak jadi kan. Dan saya bertanggungjawab lah. Malah saya tengok lampu dia lagi lawa daripada lampu asal dia. Allahuakbar. Rasa macam saya pula sayang kat lampu ni. Tapi nak buat macam mana kan. Patah tumbuh hilang berganti, ataupun senang cerita, kalau dah rosakkan barang pelanggan, saya kena ganti. Kalau diikutkan kerosakan ataupun kehilangan, ataupun kerugian akibat daripada perbuatan, macam mana perbuatan ataupun akibat daripada kelalaian, kecuaian pekerja saya, kalau majikan lain, bos lain, paling tak kurang kena potong gaji, sikit-sikit lagi kena maki. Tapi saya tak, alhamdulillah, saya entah macam mana, muka saya ni kan nampak je garang ganas, tapi dalam bab-bab dengan pekerja ni saya lemah, sebab tanpa pekerja siapalah saya, betul. Jadi bila nak ikutkan, memanglah kalau sesetengah majikan, bos, habis potong gaji, maki hamun dan sebagainya. Okey, dia tak ingat. Macam saya rasa bukan hari-hari dia mendatangkan kerugian, bukan hari-hari, dan dia bukanlah sengaja, dia cuai kan. Tapi jasa baik dia, berkhidmat dengan saya, okey, selama ni betul-betul lumus, okey. Tapi kerana sedikit kesilapan, kecuaian macam itulah, maka takkanlah saya nak berkira, apalah, saya pun ganti, tak adalah potong gaji. Baik kan? Baik kan saya? Baik. Tak salah saya sekala masuk bakul angkat sendiri kan. Baik, orang macam saya baik, sesuai dijadikan menantu. Situ pula. Saya dah kahwin dah. Tapi tak apa, Islam. Kepada yang non-Muslim, mana tahu, nak tahu orang Islam boleh kahwin 4. Kenapa boleh kahwin 4? Kalau orang yang tak tahu, Islam ni nafsu boleh kahwin 4 Tak, dengar dulu macam ni.
kenapa Islam boleh kahwin 4? Itu video yang lain. Video ni tak boleh. Video lain habis semua benda topik saya nak masuk dalam satu video kan. Like banyak benda video boleh buat orang pun makin suka video saya kan. Tapi saya tak nak meninggi diri. Orang nak like, orang tak nak like kan. Orang nak komen, orang nak kutuk, orang nak condemn kan. Saya terima seadanya. Okey, berbalik pada yang pasal pekerja saya tadi. Okey, ingat dia buat baik macam mana, buat kerja elok macam mana, ada kesilapan, saya kena maafkan. Jadi macam ni lah, apa kaitannya dengan isu yang panas sekarang ni. Kalau kita buat baik macam mana sekalipun, kita derma, kita menyumbang, kita ajak orang ke arah kebaikan, okey, maka timbulnya satu tuduhan atau fitnah. Saya yakin ianya adalah satu fitnah. Okey, sampai sekarang saya yakin satu fitnah, satu perancangan jahat. Okey, tak apa. Okey, kalau nak cerita pasal benda tu, saya yakin ramai yang percaya adalah satu fitnah terancang, fitnah yang sangat teliti untuk menjatuhkan individu tersebut. Okey, macam ni lah. Kita anggap topik lain, topik yang sama tapi orang lain. Okey, orang ni cukup baik, cukup baik, cukup dermawan, berbudi bahasa dan sebagainya. Satu hari dia melakukan satu kesilapan, dan kesilapan itu adalah sahih, adalah betul, bukan fitnah kan. Adakah kita akan melupakan segala jasa baik, budi bahasa, okey, yang sebelum-sebelum ni? Contohnya 1000 kebaikan, tiba-tiba dia buat satu kejahatan, okey, dan dia mohon maaf. Adakah kita akan memaafkan? Minta maaf cakap macam saya lah, pun dululah kot rasanya. Sekarang pun taklah kot, insyaAllah. Kalau saya pun saya cakap, bukan main dulu punyalah baik ni, buat amal, sedekah sana, sedekah sini kan, pergi masjid kan, doa berpanjang lebar, siap pernah jadi imam, tapi rupanya ni perangai dia. Nampak kat situ. Okey. Jadi kat sini macamlah pekerja saya tadi tu kan. Dia dah buat balik macam mana apa semua, kerja elok-elok, tiba-tiba berlaku kerosakan kan, saya maafkan. Baik kan saya? Jadi kita nak macam ni lah kan. Bukan senang nak maafkan tapi orang kata macam tu lah. Okey, di akhir zaman ini, okey, perkara-perkara macam ni berlaku nampak kat situ. Saya suka sebut perkataan nampak kat situ kan. Dia macam spontan lah kan. Tapi tu image saya, nampak kat situ. Nampak kat situ, memanglah nampak kan, bukan dengan suara, nampak video. Okey, jadi okey macam ni lah. Okey, berbalik tentang isu panas tersebut. Okey, ni saya dengar daripada ceramah seorang ustaz baru-baru ni juga. Okey, kalau beliau ditanya tentang isu ni, ustaz tersebut menjawab dia tak tahu. Dia bertegas cakap saya tak tahu, dia kata. Tak apa, nanti saya tunjukkan videonya. Biasalah saya kalau buat video mesti saya selit-selit video orang lain. Kita bagi kredit dekat video-video YouTuber lain ataupun orang-orang lain. Okey, saya tak tahu, dia kata. Okey, kena ingat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita dok ya ke dia ni ya ke dia, kita pun dah sebarkan. Kita pun bukan setakat sebarkan, ini dia lah ni, kau tengok betul-betul video tu. Si Yafi tu kata edit lah, si Anu tu kata deepfake lah apa. Ini betul, kau tengok betul-betul. Kau ingat senang ke nak buat deepfake macam ni, nak buat edit palsu macam ni? Susah. Ini betul ni, betul-betul. Dia punya semangat kan. Okey, tak apa. Kalau dibuatnya, dia sebarkan, dia tuduh, dia apa semua, dia kata ni video betul apa semua, dibuatnya itu adalah fitnah. Macam mana? Kalau saya kata betul itu dia, tiba-tiba dia tak buat. Kita duk tengok ni dalam sosial, ni betul tak betul dia ni. Aku rasa macam dia dah ni, tak dia tak buat. Nak kata bukan dia takut dia buat. Lepas tu saya kata saya tak tahu. Orang duk tanya saya macam mana ustaz, saya tak tahu. Saya kata saya tak tahu. Tuan-tuan, saya nak cakap lagu ni lah. Bila jadi benda lagu ni, benda yang pertama, bila saya tengok keadaan ni, saya rasa sangat sedih.
kenapa dalam dunia Islam, dunia dakwah jadi macam ni? Hak yang dikatakan buat ni pun seorang pendakwah, yang duk ingat tu pun seorang pendakwah. Kenapa Allah Ta'ala bagi di Malaysia ni dunia dakwah ni macam ni? Sampai duk pi buat pula grup Telegram ni, duk pi bubuh bahan-bahan dalam tu pula. Saya tak tahu orang duk hantar mai. Dia kata video tersebar apa, saya kata ada lah. Dia buka, budak-budak ni buka ni Ustaz. Tengok tuan-tuan, 140,000 lain hak subscribe, join masuk tu. Hak join, hak tekan, klik join. Hak yang tak tekan, berjuta dah tengok. Benda tu hasil daripada pi buka grup Telegram tu. Saya nak tanya tuan-tuan, hasil tu berapa banyak dosa yang orang yang buat tu? Hak yang pi buka tu duk tanggung. Kita ni betul-betul nak tala pistol dengan peluru ni nak pi dekat badan kawan tu. Tetapi kita terlupa peluru tu kena kawan tu dan tembus juga kena kepada Islam. Tembus kena kepada dunia dakwah Islam. Agamawan selain daripada Islam ni tuan-tuan, agamawan Buddha, agamawan Kristian, agamawan Hindu dan agama lain, duk tengok ni dia perangai agamawan Islam. Hak seorang duk pergi zina, hak seorang duk sebarkan. Apa ni tuan-tuan? Ni saya tak kata, tapi ini yang dikata. Iyalah, apa hujah sekalipun tak, kita buat benda ni kerana kita nak menegakkan kebenaran. Ya, kita nak buat, ya betul. Tapi hang kena tengok di antara dua ni, yang mana yang dikatakan akhafud dararain, yang lebih rendah mudarat dia tu. Hang nak pamerkan benda ni sebab nak habaq ke orang yang ni terjadi, bagus. Tapi dalam masa yang sama, hang kena tengok apa kesan buruk kepada dunia dakwah. Apa yang diset dalam minda orang hari ni tuan-tuan? Apa yang diset dalam minda orang hari ni? Ustaz tak boleh percaya. Habis. Ada bukti, bawa pergi kepada pihak polis, bawa pergi kepada pihak ni, buat siasatan. Kalau kawan ni salah, dakwalah. Tuan-tuan, okey, saya kata okey, ni saya lapik sikit lah. Bukan saya tuduh. Saya kata okey, kalau betul, saya tak kata tuduh, tapi saya kata kalau. Tuan-tuan kena faham tak? Kalau betul kawan nak buat tu, ustaz yang buat tu dia buat. Kalau. Faham tak kalau? Saya tak kata dia buat, saya kata kalau. Kalau betul dia buat. Dia bersalah tak? Dia bersalah. Dia pergi jumpa mangsa tersebut, dia minta maaf. Dia pergi jumpa keluarga mangsa tersebut, dia minta maaf. Dia bertaubat kepada Allah. Dia selesai ke tak lagi tu? Dia selesai dah dengan Allah. Dia selesai dah dengan manusia. Ni kita hak pergi buka grup ni, orang hak tengok berjuta ni, mengaibkan kawan tu, kita selesai lah. Asas dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram ni kena tahu. Kalau kawan tu buat, hang duk aibkan kawan tu bersedar. Dia jumpa mangsa minta maaf, saya terlajak, masa tu syaitan kacau saya apa, saya minta maaf. Kawan tu pun maafkan dia. Mak dia pun maafkan dia, abang dia pun maafkan dia, keluarga semua maafkan dia. Dia bertaubat kepada Allah, dia selesai. Kita ni kerana hang pi duk buka grup Telegram, kerana hang pi sebabkan benda tu, hang nak kena minta semua yang menonton tu pi mohon maaf kepada tuan budak badan. Saya tak bela siapa-siapa. Saya sebagai pendakwah tuan-tuan, saya terasa benda ni. Minta maaf saya cakap. Kita panggil satu ustaz main duk mengajar. Ustaz ni pun baik punya, duk taruh kedegang. Hak duduk belakang tu, dia duk tengok ustaz. Dia kata kat kawan dia, hak ni pun lebih kurang ambil liu apa. Betul tak saya kata? Tanggapan orang kepada ustaz-ustaz ni. Baru ni saya pergi satu tempat, saya tak mau cerita di mana. Bila keluar tu kita tengok susah kawan ni, makcik ni pun susah lah, kita pun bagi bantuan apa. Bila keluar duk minum tu sikit, Pak Long tu dia melawak. Dia bunyi melawak dengan saya, dia nak melawak dengan saya. Saya tahu dia melawak, tapi cara dia cakap tu mungkin dia terlajak. Tapi saya tak salahkan Pak Long tu. Cuma saya kata inilah, bila jadi isu macam ni, apa yang Pak Long tu cakap yang kita dengar, hak kita tak dengar banyak mana lagi. Pak Long tu memang duk minta aku, dia kata elok ustaz duk tolong apa, tapi yang duk jadi jauh ustaz tu pula memang tolong ambil kesempatan duk balas pula bini orang. Pak Long tu dia boleh kata kat saya, yang tu yang saya dengar. Hak ni kata kita nak bagi peluru dekat orang tu, lah kali peluru tu kena pada orang lain. Yang paling
celakanya peluru tu kena kepada Islam. Peluru tu kena pada dunia dakwah. Saya nak abang, jangan terlibat dalam fitnah ni. Boleh? Jangan terlibat dalam fitnah ni. Kalau cerita ke, video ke, gambar ke yang sampai ke dalam grup kita, kita padam, jangan kita jadi tangan duk pi forward bagi orang tengok. Keaiban kawan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebab, tuan-tuan kena pergi minta maaf kat dia. Saya bercakap atas dasar saya sebagai guru kepada Pak Long, Mak Long ni. Kita duk ngaji elok dah, Mak Long. Kita duk ngaji elok dah. Atadruna manil muflih? Nabi tanya sahabat, siapa dia orang yang muflih ni? Man la dirhama lahu wala mata'. Orang hak yang duit kupang, rata benda ni kurang daripada keperluan. Tu orang muflis. Nabi kata dah. Orang muflis, orang yang bawa amal soleh pi ke sana, bawa pahala pi ke sana, tiba-tiba kena bahagi pahala dengan kawan. Kerana video yang kita buat, kerana video yang kita edit, kerana video yang kita sebar, orang jadi fitnah. Saya tuan-tuan kena fitnah 2-3 kali. Orang duk pergi edit video saya sebab kena maki, saya dah mangli dah. Mangli tahu mangli. Saya abang. Yang mana yang minta maaf dengan saya maaf. Tapi yang mana yang duk pergi sebab, yang mana yang duk pergi buat kerja sampai saya kena maki, saya takkan maaf benda tu. Selagi mana mereka tak minta maaf kat saya, demi Allah, saya takkan maaf. Sebab apa dia? Saya tahu saya banyak dosa. Saya akan bagi dosa saya dekat dia di akhirat kelak. Dan saya nak ambil pahala dia untuk saya masuk dalam syurga. Lagi tak telefon, lagi tak main minta maaf, saya takkan maaf. Siapa yang buat video ni, saya takkan maaf sampai saya mati. Itu saya yang biasa kena dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau ustaz tu jadi adik tuan-tuan. Ustaz tu anak tuan-tuan. Ustaz tu suami maklum. Ustaz tu bapa kepada kita. Memang orang yang buat tu dia rasa puas hati, tuan-tuan. Kena hang kali ni. Tapi keluarga dia nak menanggung lama mana, tuan-tuan. Dia salah, urusan dia dengan Allah. Dia salah, urusan dia dengan pesalah tu. Dia salah, urusan dia dengan pihak pemerintah. Kita jangan ditumpang tui pergi duduk terlibat dalam benda tu. Boleh, tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, maklumlah, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tak berada di tempat beliau. Kita tak berada di tempat yang buat fitnah. Kita tak berada di tempat mengadu. Kita hanya cuma jadi pengulas. Tapi saya pun mengulas, kan? Saya pun bukannya busybody apa semua. Tapi kita kena faham, dibuatnya kita cerita duk gasak. Rupanya benda tu fitnah. Adakah kita akan jumpa dengan yang empunya badan untuk mohon maaf? Okey. Tapi itulah yang saya nampak kat sini zaman sekarang. Okey. Ramai ustaz-ustaz ulama ni ataupun individu lah yang suka buat video, saya maafkan. Nampak ke situ betapa mulianya hati mereka-mereka yang terkesan ataupun dijatuhkan ataupun yang difitnah macam tu lah. Okey. Jadi kena ingat. So kalau kata apa ni benda tu tak betul, adakah kita akan berjumpa dengan individu tersebut, kita PM ke apa ke, kita call ke apa ke, sedaya upaya untuk memohon maaf? Jadi dah timbul ego ke situ. Alah, ya ke? Lah, fitnah rupanya. Lah, video fake rupanya. Lah, palsu rupanya. Kan? Nampak ke situ? Nampak ke situ lagi. Okey. So berhati-hatilah dalam kita mengeluarkan kenyataan. Benda tak pasti, itulah banyak kali dah share dalam iklan. Tak pasti jangan kongsi, tak pasti jangan kongsi. Okey. Itu kalau video tu fitnah. Tapi kalau video tu tuduhan fitnah tu betul. Ni kalau ianya adalah betul. Okey. Tapi kalau ianya betul, okey, apa hak kita? Macam saya cakap tadi, apa hak kita untuk menyebarkan, untuk mengaibkan,
Okey, benda pun masih dalam lagi, tiada pendakwaan, tiada masuk kes polis dalam siasatan dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang ni okey, macam alah nak sebut juga nama dia ni, tapi tak boleh apa memang sebut. Macam Firdaus Wong, saya tak pasti kenapa dia beria-ia sangat kan, beria-ia sangat kan, mencetuskan ataupun memperbesarkan benda ni. Yang menyebabkan orang mula dah salah sangka, orang ingatkan dia yang menggalakkan ataupun menyebarkan video tersebut. Tapi dia dah buat pengakuan, dah buat laporan polis bahawa bukan dia yang menyebarkan. Okey. Jadi dah nak sampai kedai. Okey. Tersilap kata macam biasa, terkasar bahasa pun macam biasa, saya menyusun 10 jari kaki dan jari tangan dari hujung rambut ke hujung kuku jari kaki. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata dan sebagainya. Okey. Yang baik itu, yang sempurna itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cacat celah kekurangan itu datangnya daripada saya dan kita semua insan-insan yang lemah. Okey. Berdoa yang baik-baik, cakap yang baik-baik, okey. Dan kita pastikan kita harumkan nama negara dengan benda-benda yang baik. Bukannya kita busukkan nama negara. Sekarang ni kita dah nampak ketara seolah-olah berebut-rebut nak membusukkan nama negara. Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.